TV KPM. Didik TV KPM. Hello, Assalamualaikum. Selamat tengah hari atau selamat pagi. Anda sedang menonton Teroka di Didik TV KPM bersama saya, Ellie Arifin. Baiklah, Kak Ellie ni pastilah adik-adik dekat rumah sedang menonton ni terkejut kenapa ada banyak tanjak kat depan ni. Kejap lagi kita akan cerita lanjut. Tapi sebelum itu Kak Ellie nak ingatkan kepada anda atau adik-adik di rumah untuk sentiasa menjaga SOP ataupun penjarakan sosial, kerap sanitasi tangan, kerap mencuci tangan dan juga jangan lupa setiap kali nak keluar rumah pakai pelitup muka. Okey, inilah cerita yang kita nak share atau kongsikan dengan adik-adik ini. Tapi sebelum itu cikgu nak menjemput. Cikgu pula dah hari-hari aku buat program ni jadi cikgu kan. Kak Ellie nak menjemput cikgu yang cantik hari ini yang akan kongsikan ataupun ceritakan dengan lebih lanjut tentang tanjak kepada adik-adik di rumah. Ini dia kita nak menjemput cikgu daripada Sekolah Kebangsaan Bukit Bukit Rahman Putra. Bukit Rahman Putra. Dia berbisik dengan kita. Cikgu Maisarah, apa khabar? Sihat Alhamdulillah. Terima kasih Eli. Okey, sama-sama. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, Eli, sebelum kita teruskan slot pembelajaran pada hari ini, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu lah. Boleh, silakan cikgu. Okey, Assalamualaikum. Saya Cikgu Maisarah binti Ibrahim. Saya berasal dari Gombak, Selangor dan sekarang bertugas sebagai guru di Sekolah Kebangsaan Bukit Rahman Putra, Selangor. Okey, cikgu, sebelum itu kita nak sanitasi tangan dulu cikgu. Boleh. Ya, betul. Jadi Gitu. Kita caranya begitu. Yang penting kita menjaga penjarakan sosial. Okey, cikgu, kita tidak berdua. Ya. Sebab saya dengar cerita cikgu bawa bodyguard comel. Pasti. Okey, jadi boleh kita perkenalkan mereka sekarang? Boleh, tapi sebelum itu kita juga boleh buka pelitup muka betul. Nanti kan susah nak dengar pembelajaran hari ni. Dan juga kita simpan dalam kocek bekas dia ni. Okey. Siapakah bodyguard comel tu cikgu? Okey, hari ini selain daripada anak murid yang sudah berada di depan kaca televisyen, okey, cikgu bertuah kerana ditemani oleh 6 orang anak murid cikgu. Hai, Assalamualaikum. Alah, comel. Okey, kita hari ini ada Farisha, Alisha Fatihah, Muhammad Adam, Audrey, Neshmia Medina dan juga Fazlan. Farouk ke Fazlan tu nama dia tu? Fazlan. Fazlan. Dia ada dua nama lah sebenarnya. Betul. Okey. Jadi adik-adik ni merupakan murid-murid tahun 5. Jadi hari ini juga kita akan belajar Subjek tahun 5, tahap 2 iaitu institusi raja. Ini dalam subjek sejarah. Ya, betul, dalam subjek sejarah. Institusi raja. Sebab itulah kita ada tanjak, kita ada keris dan sebagainya. Ya, betul, Eli. Baiklah. Okey, sebelum tu Eli, cikgu nak ingatkan anak-anak murid cikgu semua yang di talian dan juga di rumah, pastikan buku sejarah, buku teks sejarah ni ada bersama dengan kamu, buku nota dan juga alat tulis. Sebab apa? Mana tahu ketika belajar ni kan ada nota-nota penting boleh dicatat untuk rujukan di kemudian hari. Cikgu, sebab kita belajar sejarah, jadi kita nak memastikan adik-adik atau murid-murid ni dia betul-betul fokus dengan subjek yang kita akan kongsikan hari ni. So kita nak suruh mereka ni lambai sikit. Boleh tak adik-adik atau murid-murid lambai sikit dekat cikgu? Kat kamera. Hai. Ni dah bersedia nak belajar subjek institusi diraja Ya, betul. Institusi raja. Okey, jom kita teruskan cikgu. Okey, baik. Hari ni Eli ada 3 perkara lah untuk kita bincangkan tentang institusi raja ni. Pertamanya mereka akan faham tentang maksud raja dan juga kerajaan. Yang keduanya kita akan masuk kepada bagaimana memahami institusi raja di negara kita yang cukup istimewa dan cukup menarik untuk kita bincangkan. Dan akhir sekali kita nak melihat kepentingan institusi raja tersebut dalam negara kita. Okey. Itu yang lihat. Jadi apakah yang perlu kita ketahui berkenaan dengan institusi diraja? Susah betul aku sebut. Institusi. Ya, so maksudnya sekarang ni ada 3 tu.
Nanti selepas ini cikgu akan terangkan dengan lebih mendalam lagi bersama dengan anak murid di talian cikgu. Boleh. Jadi kita juga nak tanya sikitlah murid-murid di luar sana berkenaan dengan institusi diraja. Jom kita saksikan BT ini. Ya. Assalamualaikum. Saya Aisyah binti Abdullah dari Sekolah Al-Amin Bangi. Dalam bab ini, saya akan belajar berkaitan institusi raja. Kawan-kawan, kita perlu menghormati dan menghargai institusi raja. Untuk belajar lebih lanjut, mari ikuti pembelajaran ini. Jom! Assalamualaikum semua. Saya Adam Zuhaimi. Dalam bab ini, saya akan belajar tentang institusi raja. Institusi raja menjadi simbol warisan negara yang dihormati. Untuk belajar lebih lanjut, mari ikuti pembelajaran ini. Jom. Assalamualaikum. Saya Na'adilia binti Azir. Dalam bab ini, saya akan belajar tentang institusi raja. Kawan-kawan tahu ke institusi raja? Untuk belajar lebih lanjut, mari ikuti pembelajaran ini. Jom! Alah, comel lah cikgu. Saya tak boleh tau. Geram sangat. Itu adalah pendapat daripada murid-murid. Tahun? Tahun 5. Tahun 5. Ya, Okey. betul. Okey, secara ringkasnya lah kita bagi mukadimah sikit cikgu Apa yang perlu murid-murid ni ketahui pada asasnya mengenai institusi raja ni, sebab mungkin ada yang keliru lagi dengan cara mungkin dari segi perkahwinan ke ataupun cara pemakaian ke untuk diraja ni. Baik, secara ringkasnya lah sebab nanti kita akan pergi lebih mendalam. Betul. Okey, hari ini kita akan tumpukan kepada maksud raja dan kerajaan dan secara tak langsung sebab itulah kita adanya ni Eli. Banyak saya bawakan untuk Eli dan juga anak-anak murid semua tanjak, iaitu salah satu pakaian warisan diraja. Okey, dan hari ini juga kita akan membuat tanjak bersama-sama dengan anak murid kita semua. Okey. Jadi ini tak langsung mengajar mereka untuk menghargai warisan masyarakat di negara Malaysia. Okey. Warna diraja Malaysia. Kuning lah semestinya. Kuning raja. semestinya. Okey. Tapi kan ada sesetengah saya dengarlah sesetengah pihak ada mengatakan warna diraja ada juga warna ungu. Betul. Adakah itu negara lain ke negara kita ke macam mana? Negara kita. Dan sebenarnya dia ada beberapa buah negara itu ada keistimewaan warna-warna mereka tersendiri. Warna ungu tu melambangkan Warna ungu melambangkan perpaduan. Mungkin more kepada biru macam tu. Faham. Jadi sebab itulah ada banyak warna ungu hari ni kat depan kita ni. Okey. Baiklah cikgu. Sekarang ini kita nak tanya kepada adik-adik ataupun murid-murid. Nampak Farisha dia dah macam cikgu ni cepatlah saya nak minum air ni. Kejap lagi kita berehat tapi kita nak tanya adik-adik dulu. Mungkin cikgu nak tanya satu soalan kepada mereka, apa yang mereka faham tentang institusi raja ni. Okey, baik. Hai semua. Okey, kita kira ni soalan apa? Soalan macam itulah. Pemanasan. Soalan pemanasan. Okey, Audrey. Okey, ini apakah yang kamu faham tentang raja? Saya rasa raja atau sultan merupakan pemerintah tertinggi bagi kerajaan yang berdaulat. Wah, pandainya Audrey ni. Ni mesti budak pidato dekat sekolah ni. Ya, salah seorang murid pidato di sekolah. Betul ke? Ya, betul. Okey. Lagi seorang saya nak cuba pilih boleh tak? Boleh. Saya tengok dia macam cikgu cepatlah cikgu, saya tak sabar nak belajar ni. Alisha. Alisha Fatihah. Okey, Alisha Fatihah. Tak apalah, mungkin kita tadi tu raja lah, dia kata raja kan. Jadi kita nak pergi dekat hati Fatihah dulu. Raja di hati Fatihah. Raja ketua keluarga Fatihah. Siapa? Ya, Fatihah? Dengar tak? Ketua keluarga
Ketua keluarga Fatihah. Siapa ketua keluarga Fatihah? Oh, audio dia. Dia macam berbisik Tapi je saya, macam tu. tapi saya boleh Ayah. faham gerak bibir dia. Dia Ya. cakap ayah. Ya, betul. Pandailah Ha, dia. ha. Okey, itu adalah soalan-soalan pemanasan. Ya, betul. Kita nak mengenali dengan lebih dekat murid-murid kita pada hari ini. Terima kasih. Tapi kita nak berehat seketika. Okey, Li. Sebab selepas itu kembali kita ada satu video Ya, yang sangat menarik. Sangat menarik Yes. Seni macam meremang nanti kita punya diri. jadi Okey. macam elemen terkejut sikit lah. Ya, elemen terkejut. Kejutan sikit. Okey, kita rehat sekejap. Kembali selepas ini di dalam Didik TV, Teroka di Didik TV KPM. Okey, kembali di dalam Teroka di Didik TV KPM. Masih lagi bersama saya, Eli Arifin dan Cikgu Maisara. Di mana kita akan mengulas tentang subjek sejarah. Betul. Dah tahun 5, tahap 2. Tahap 2. Tahap 2. Betul. Okey, dengan topik kita ataupun bab kita iaitu institusi raja. Betul. Okey. Sebelum itu kita sanitasi tangan dulu. Oh, boleh. Macam biasalah. Yes, betul. Kita menjaga betul. penjarakan Penjarakan sosial, sosial. sentiasa sanitasi tangan, Betul, Eli. kerap cuci tangan dan juga memakai pelitup muka sebelum keluar rumah. Okey. betul. Kita ada video yang menarik kita nak kongsikan, betul cikgu? Ya, betul. Hari ini ada satu video yang sangat menarik untuk dikongsikan bersama anak murid saya talian dan juga di rumah. Okey, mari kita saksikan. Baiklah, itulah dia yang kita akan teroka hari ini, cikgu. Betul, Eli. Jadi mungkin cikgu nak cerita lanjut sikit tentang video yang kita baru saksikan tadi. Ya, Eli, kita cukup bertuah ya di bumi Malaysia ni. Kita ada satu majlis yang cukup gemilang dan penuh dengan apa orang kata adat istiadat protokol yang sangat teliti. Kalau ikutkan meremang tau kita ni kat sini. Itu di sini sebab apa? Bukan takut, tapi sebabnya kita rasa bangga dan juga rasa teruja sebabnya majlis sebegitu diadakan di negara kita. Betul. Okey, dan cikgu nak tanya persoalannya, majlis apakah ia? Jadi mungkin anak-anak murid cikgu di talian boleh cuba untuk menjawab. Siapa? Siapa yang Cikgu Mai, saya Ya, tahu. Fazlan. Majlis Pertabalan Diraja. Betul Fazlan. Fazlan, Terima ya. kasih. Jadi Eli dan anak semua secara rasminya hari ini kita dalam slot teroka sejarah kita akan belajar tentang institusi raja. Ya, institusi raja kita dah kongsikan tadi. Jadi kita nak kupas lebih lanjut tentang Betul. institusi ini. Kenapa pentingnya murid-murid belajar topik ini, cikgu? Betul. Okey, baik. Untuk orang kata pengenalannya, kita mesti faham dahulu apakah maksud raja dan juga kerajaan. Okey, jadi ada sesiapa yang nak mencuba dulu. Apakah maksud raja dan juga kerajaan? Apa maksud raja? Yang pertama tu raja. Siapa? Angkat tangan. Adik-adik, murid-murid di talian. Audrey. Audrey. Okey. Saya rasa raja atau sultan merupakan pemerintah tertinggi dalam kerajaan yang berdaulat.
Pandai. Betul, Pandai cikgu? kan? Betul, tepat sekali. Okey, gelaran raja ni juga merupakan pemerintah tertinggi lah macam Audrey kata sebentar tadi Kak Ellie. Dan gelaran raja ni juga ada satu lagi gelaran iaitu Sultan. Dari perkataan bahasa Arab sultanun yang bermaksud kuasa. Jadi jangan keliru ya semua. Raja atau sultan adalah sama. Okey, kemudian Eli, bila ada raja, pastilah kita ada kerajaan kan? Betul. Takkan raja nak mentadbir seorang-seorang. Okey, jadi apakah pula maksud kerajaan? Siapa yang nak cuba di talian? Saya Cikgu Mai. Yes, Adam. Okey. Kerajaan adalah negeri atau negara yang ditadbir secara sah. Betul. Tepat sekali, nampaknya mereka memang dah bersedia early untuk pembelajaran hari ni. Tak sia-sia Adam pakai headphone yang ada mic tu. Saya rasa ni dia mesti gamers ni. Okey, jadi Eli, bila Adam kata tadi tentang kerajaan yang berdaulat lah, maknanya yang sah, maksudnya secara orang kata mudahlah untuk pemahaman anak-anak murid saya tentang pentadbiran atau pemerintahan dari segi politik, ekonomi, sosial, adat resam, budaya semua di bawah pemerintahan raja tersebut. Jadinya negara lain tidak boleh campur tangan ke dalam pemerintahan negara tersebut. Contohlah paling mudah saya bagi ya untuk anak-anak murid saya, jiran kita Indonesia. Okey, dia dekat kan. Kalau yang dekat pun tak boleh masuk campur tangan, apatah lagi negara di jauh di luar sana. Okey, jadi Indonesia tidak boleh campur tangan dalam urusan pentadbiran di Malaysia. Maksudnya negara kita, acuan kita. Macam tu. Tagline memang tagline. Kuih-muih kita, acuan kita. Acuan kita, betul. Tepat sekali. Pasal kuih-muih. Okey, seterusnya cikgu. Okey, baik. Hari ni Eli, untuk memudahkan pemahaman anak murid kita hari ni, okey, saya bawakan, cuba Eli lihat di kiri Eli tu. Okey, ni bukan pokok ni? Bukan pokok. Pokok tak kena mengena. Dia tak ada kena Saya rasa mengena. mengganggu saja. Oh, Saya okey. letak kat bawah Tak apa, boleh? letak di bawah. Baik, okey, di sebelah kiri Okey, Kak ni. Eli, okey, anak-anak murid saya di depan TV dan juga di talian boleh lihat. Okey, ini adalah piramid. Okey, tapi hari ni jangan pula tiba-tiba cakap, Cikgu Mai, kita ni nak pergi Mesir ke? Tak, kita masih di bumi Malaysia, bumi tercinta. COVID-19 kan, duduk rumah diam-diam. Okey, ni piramid untuk menunjukkan kedudukan sultan dan raja dalam pemerintahan, sistem pemerintahan alam Melayu. Okey. Jadi siapa ya rasanya nak bantu cikgu? Sebab apa kan Eli? Kita ni bertuah tau. Kita masih mewarisi institusi raja. Institusi raja. Ya, betul lah. Institusi raja di negara kita ni daripada dulu lagi. Okey. Nanti saya ceritakan lagi menarik institusi raja kita saya ni. tak sabar nak tahu. Saya memang tak sabar. Siapa yang boleh nak bantu cikgu ni untuk menamakan piramid yang ada ni? Siapa? Cikgu Man, boleh tak saya nak namakan Cikgu. gelaran sifat dan pesan dalam sistem pemerintahan tersebut? Boleh sangat Fatihah. Okey, sila namakan. Kak Eli pun nak tahu kan? Yang paling atas adalah raja atau sultan, dibantu di bawahnya adalah pembesar. Betul kan cikgu? Betul, tepat sekali. Pandai dia. Okey. Walaupun mata dia macam mengantuk tapi sebenarnya dia fokus. Ya. Okey, Eli dah lama duduk rumah. Jadi dia macam cabi macam tu. Okey, betul lah cakap Fatihah tadi. Inilah generasi muda, orang kata generasi kita akan datang Eli. Millennial. Yang menentukan Millennial. hala tuju pada masa akan datang negara kita. Okey, jadi tadi Fatihah kata atas tu adalah sultan atau raja. Jadi yang di bawahnya adalah pembesar. Okey, perlu diingatkan ya, untuk pembesar ini kita perlu ingat Eli. Dulu kita belajar sejarah. Okey, kita ada empat lipatan. Pembesar empat lipatan. Bukan lipat tu lah. Kerajaan Pak Malau, kerajaan berlipat. Bukan. Okey. Kita ada bendahara. Kita ada Laksamana, penghulu bendahari, okey, dan juga temenggung. Okey, jadi pada zaman ini mereka punya
orang kata tu tugasan itu lebih kurang sama, cumanya contoh bendahara okey kita rujuk kepada Perdana Menteri pada hari ini. Maksudnya Raja Sultan kita yang di-Pertuan Agong dibantu oleh para pembesar iaitu Menteri Kabinet dalam Malaysia. Contoh yang dekat bendahara Perdana Menteri. Okay, parlimen lah. Ya betul. Okey. Itu paling sebab dia dah berbeza ikut zaman. Betul. Okey. Untuk lapisan seterusnya tu Eli, Rakyat. betul. Betul. Rakyat. Kejap Eli, sebabnya tadi saya macam sayup-sayup dengan anak murid dalam kaca televisyen. Sebabnya mereka pun hebat-hebat tadi. Dia kata Cikgu Mai, kita. Kita. Oh, cikgu hebat. Kita tu Mereka ni. siapa? Kita tu siapa ya? Siapa? Rakyat. Okey, tepuk tangan sikit. Okey, kita tu rakyat. Okey, kita lah. Dan akhir sekali, cikgu nak tanyalah ni anak murid super senior cikgu kat sebelah ni. Kak Eli kali dah habis sekolah, tak habis lagi. Okey, betul. Selepas rakyat, golongan yang di bawah sekali tu, apa yang diberi gelaran? Saya tak tengok lah Okey. Konon-konon lah macam dah hafal kan. Okey. Hamba. Betul. Sangat bijak. Okey, hamba. Tetapi, perlu diingatkan ya, Eli, anak-anak murid cikgu semua, hamba tidak wujud lagi pada zaman sekarang. Betul. Dia tak wujud lagi dah. Dia zaman dahulu sahaja hamba ada. Telah dibebaskan dah lama cikgu kan? Dia bebaskan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita merdeka. Okey. Jadi itu adalah orang kata hierarki ataupun piramid untuk institusi institusi diraja, sistem pemerintahan lah. Kita pemerintahan dia lah. Betul. Baik, okey. Seterusnya cikgu, apa yang kita akan belajar? So Eli, maksudnya dah habis satu bab. Dah habis satu bab dah. Yang anak-anak cuba tengok mereka macam kejung je tengok. Okay, cuba tarik nafas semua. Tarik nafas. Okey. Lepas. Hembus. Okey, tarik. Tahan dulu. Lepas. Tepuk sekali. Sebab apa? Biar dia terkejut sikit. Fokus Fazlan. pada hari ini. Okey. Baik. Eli, anak-anak cikgu talian maupun di rumah ya, di mana sahaja anda berada lah. Awal-awal tadi, cikgu ada bercerita tentang uniknya institusi diraja. Istimewanya institusi raja kita ni lah. Okey. Jadinya sekarang di hadapan kita ni Eli. Ini tentang apa cikgu nak kongsikan ni? Institusi raja. Institusi raja. Yes, betul. Kita akan kupas lebih lanjut. Ya. Okey, sebelum kita kupas lebih lanjut, saya rasa adik-adik dekat rumah dan juga di talian ni dia dah tak sabar nak pergi tandas. Ya betul lah. Dia kata, cikgu nak pergi tandas boleh. Jadi kita bagi Kak Eli baca air muka. Saya boleh baca pemikiran orang ni. Jadi kita bagi kebebasan dekat mereka dulu lah ya cikgu. Jadi kita rehat sebentar, kita akan bersambung dan teroka tentang institusi raja selepas ini. Teruskan menonton Teroka di Didik TV KPM. Ini dia bukan model untuk gel sanitasi, tetapi kita nak teruskan di dalam Teroka di Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton Teroka di Didik TV KPM. Tapi sebelum kita memulakan pembelajaran kita atau penerokaan kita hari ini cikgu, kita sanitasi dululah. Sekali lagi. Sekali lagi boleh? Boleh. Dan adik-adik di rumah jangan lupa untuk terus menjaga penjarakan sosial, kerap sanitasi tangan, mencuci tangan dan memakai pelitup muka setiap kali nak keluar rumah. Baik, cikgu. Apa yang berlaku dekat tepi saya ni ada satu peta ni. Okey, Eli dan anak-anak murid cikgu di rumah dan juga di talian ya. Okey, ini adalah sebuah peta yang pastinya peta Malaysia lah, bukan peta negara lain. Okey, jadi Eli, untuk hari ini saya nak anak-anak di talian, anak murid saya di talian buat kerja sikit. Okey, dalam masa 10 saat lah saya bagi. Okey, kamu tenung betul-betul peta ni. Okey, tenung betul-betul. Okey, nanti saya nak tanya berapa
bilangan negeri yang terdapat di dalam Malaysia. Okey, 10. Okey, 9. 8, 7, 6. Dah macam relax je cikgu. 5. 4, 3. 2. 1. Masa dah tamat. Masa dah tamat. Okey, sebelum tu cikgu buka, siapa yang boleh namakan negeri-negeri yang terdapat di dalam Malaysia berdasarkan pada peta yang saya tunjukkan ni? Cikgu Mai nak cuba? Siapa tu? Farisha. Okey, Farisha. Okey, cuba Farisha. Alah comel. Di Malaysia terdapat 13 buah negeri dan wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Betul, tepat sekali. Pandailah dia. Patut dah pakai Okey. baju warna hijau. Pengawas pusat sumber. Pengawas Duduk pusat dalam sumber. pusat sumber baca buku. Ya, Dia tahu. sebab itulah. Okey, betul tu. 13 buah negeri dan wilayah persekutuan iaitu Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Jaya. Persoalan yang pertama, adakah negeri-negeri di Malaysia ini yang dinyatakan oleh Farisha tadi mempunyai seorang ketua? Ada ke tak ada? Nah, siapa nak jawab? Ada. Ada, betul ada. Bagus anak-anak cikgu pagi ni. Persoalan kedua pula, adakah negeri-negeri di Malaysia ni yang mempunyai ketua, mempunyai institusi raja? Ada ke tak? Tengok muka mereka, senyum sengih macam tu, cikgu faham dah. Dia dah faham sangat dah. berpusing-pusing dia dah. Ya, tapi tak apa Eli. Murid-murid di rumah dan juga di talian, hari ni kita nak minta Kak Eli bawa kita. Okey, kita nak teroka. Teroka ke mana? Teroka satu Malaysia. Tapi kita dah boleh rentas daerah kan? Dah Tak boleh. boleh rentas negeri. Itulah pasal. Tapi tak apa, ni alam maya. Alam maya. Jadi Kita rentas imajinasi. negeri. Ya, di Rentas alam negeri. maya. Okey. Imajinasi mereka. Jadi Okey kita nak Eli, ke boleh mana? kita mulakan? Boleh, cikgu. Okey, pakai tali pinggang keselamatan sekarang. Saya dah okey. tak sabar dah ni. Lagi satu, jangan lupa buku sejarah tahun 5 tu. Okey, kamu buka, bawa sekali muka surat 5. Okey, sebab apa nanti sampai ke destinasi negeri-negeri ini saya nak terus tanya, ada ke institusi diraja? Siapa gelarannya? Soalan-soalan cepu mas. Betul. Okey. Kena bersedia. Kita bantu mereka je Eli. Baik, boleh okey. cikgu. Saya tak sabar ni. Okey, Okey, boleh apa? kita mulakan sekarang? Boleh. Okey, Eli, kita akan bermula di utara. Okey, kita mula ke negeri Perlis. Okey. Okey, negeri Perlis. Okey, baik. Saya nak tanya Farisha. Okey, Farisha, kita berhenti di negeri Perlis, Bandar Kanga. Okey, di sini ada ke institusi raja? Ada cikgu. Ada. Okey, boleh Farisha kongsikan dengan cikgu Kak Eli dan rakan-rakan semua gelaran yang ada di negeri Perlis. Raja. Raja. Okey, tepat sekali. Jadi kita kena cocok kat sini. Bagi anak murid yang lain raja. nampak raja. Okey, baik. Okey, seterusnya kita turun ke Bandar Al-Usta ke. Cikgu rapat sikit cikgu. Okey, rapat sikit. Kita barulah. Okey, ke negeri Kedah. Okey. Negeri Kedah. Okey, siapa yang boleh bantu cikgu? Oh ya, Fazlan. Fazlan, di negeri Kedah adakah institusi diraja? Ada. Ada. Okey. Apakah gelaran yang digunakan di sana? Sultan. Sultan. Okey, kita cocok pula sini Kedah. Sultan. Okey, seterusnya kita akan turun ke negeri Perak. Okey, Kuala Kangsar Bandar Diraja. Dah bagi hint dah. Okey, baik. Siapa ya? Okey, Audrey. Audrey, boleh bagi tahu cikgu, ada tak institusi raja di Perak? Ada cikgu. Ada. Okey, apakah gelaran untuk ketua negerinya di Perak? Sultan. Sultan. Okey, betul tu. Sultan. Seterusnya. Dan nama pun diraja. Ya, tu kata bagi hint tadi tu. Okey. Atas koma. Okey, seterusnya kita turun ke Selangor. Negeri saya ni. Okey, Negeri kita negeri berada. Ya, betul. Okey, Selangor. Baik, saya nak minta Adam. Okey, Adam, di negeri Selangor, okey, ni pun ada bandar diraja, Kelang Bandar Diraja. Adakah ada tak institusi diraja di sini? Ada. Ada. Okey, apakah gelarannya? Sultan. Sultan. Okey, kita
cucuk di sini. Okey, nanti di sana Eli boleh bantu saya lah. Boleh. Saya dekat untuk sikit lah. Saya cucuk. kawasan-kawasan Pantai Timur. Saya pantai sini. Selatan. Okey. Okey. Baik, dan sebelum kita pergi ke Johor sana, okey, kita singgah di Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Okey, kita nak minta siapa ya? Mia. Masalah Next makcik Mia. Yapi. Aku dah Okey. cakap makanan dah Di berani. Negeri Sembilan ada tak institusi diraja? Ada? Comelnya Alah. ada. Okey. Apakah gelaran institusi diraja di Negeri Sembilan? Yang di Pertuan Besar. Ya, yang di Pertuan Besar. Saya ingat Upi Ipin tadi cikgu. Rupanya ada comel ni. Jadi Nasmia. Eli, Okey. kalau sebelum kita pergi ke negeri seterusnya, kalau Eli perasan ya, kita ada raja di Perlis dan selebihnya ni gelaran untuk ketua negeri mereka sultan yang di Pertuan Besar. Kenapa? Ada sejarahnya tersendiri. Kalau nak cerita sekarang Panjang. panjang. Tak Okey, cukup jadi masa. nanti Okey. cikgu cerita buka sekolah minggu depan. Okey. Okey, seterusnya Eli, Okey. kita akan ke negeri Johor. Johor, Darul Okey, Takzim. Ya, betul. Negeri Johor, Darul okey. Takzim. Okey, siapa yang belum lagi? Fazlan dah sudah? Okey, Fazlan, di negeri Johor. Okey, Fatihah. Fatihah. Fazlan nak jawab tu. Fazlan, okey. Fazlan nak Fazlan, jawab. negeri Johor ada ke? Ada. Ada. apa dia? Apakah gelarannya, Fazlan? Sultan. Sultan. Okey, saya lekatkan sultan, betul. ya. Okey, seterusnya kita ke Pahang terus. Okey, Kanda versus Dinda ya. Adalah Kanda versus Dinda ya. Siapa boleh jawab terus? Saya cikgu. Okey, Pahang. Siapa boleh tahu? Ada tak institusi diraja? Ada. Okey, Adam. Apakah gelarannya? Sultan. Sultan. Baik, Sultan. 1-0. Seterusnya di Terengganu. Ada tak institusi diraja? 1, 2, 3. Ada. Okey, Audrey atau Fatihah. Okey, Audrey lah. Okey, apakah gelaran institusi diraja? Sultan. Sultan juga. Dan akhir sekali, okey, di Kelantan. Ni Sultan juga. Sultan di Terengganu, di Kelantan. Okey, 1, 2, 3. Ada. Ya, Fatihah. Okey, Fatihah ni memang orang Kelantan. Jadi mesti dia tahu. Okey, institusi diraja ada ke tiada di sini? Ada, cikgu. Ada. Jadi, apakah gelaran? Sultan. Sultan. Pandai. Okey, bagus. So, jadi Eli, okey. inilah dia 9 negeri yang mempunyai institusi diraja. Maksudnya dia kata ada ketua negeri, institusi diraja. Ya, saya. Ya, saya. Cikgu Man, Aha. boleh saya tanya, Aha. macam mana pula dengan negeri Sabah, Sarawak, Melaka dan Pulau Pinang? Okey, bagus soalan tu. Untuk 4 negeri yang kita tak pergi pun Eli, okey, ia merupakan negeri yang tidak mempunyai institusi diraja. Tetapi tak bermaksud tiada ketua negeri. Masih ada ketua negeri, iaitu yang di-Pertuan Negeri yang dilantik oleh yang di-Pertuan Agong. Lagi satu kalau kamu awak semua perasan, kita ada lagi wilayah yang Harisha sebut tadi. Ada Labuan, Putrajaya, Kuala Lumpur. Sama juga. Sama, tak, bukan sama. Ditadbir oleh yang di-Pertuan Agong secara langsung. Sebab di bawah Kerajaan Persekutuan Malaysia. Okey, cikgu, kita dah cerita tentang institusi raja. Sekarang saya dah tak sabar dah ni cikgu. Kita tu dah banyak ni tanjak ke depan ni. Saya dah semangat dah ni nak buat tanjak. Bila kita boleh buat cikgu. Baik Eli, saya pun rasa anak-anak saya pun tak sabar nak membuat menghasilkan tanjak. Okey, kita ke meja Eli. Mari mudah kita untuk membuat tanjak. Mari kita. Okey Eli. Okey, Okey, jom. baik Eli. Hari ni saya bawakan tanjak-tanjak ni bukanlah tanjak daripada sultan atau raja kita, Okey. tapi dari raja sehari. Okey, raja sehari je. Jadinya tanjak-tanjak ni kenapa ya saya macam pilih untuk kita buat hari ni. Okey. Salah satunya memberi pengalaman kepada anak murid saya untuk menghargai warisan budaya kita. Okey. Jadi sebelum tu anak-anak dan juga anak murid saya di rumah sekiranya nak menyertai kita membuat tanjak boleh. Jadi pastikan cukup kelengkapan. Okey, iaitu kita ada apa? Kita ada gunting. Kena ada gunting, kita kena ada pembalut Ya, kita buku. ada pembalut buku. Kita keluar satu-satu yang ni ni, kita simpanlah. Okey, lagi gunting, pembalut buku. Pembalut saya. Nampak ke? Okey. Jadi ini
adalah ni apa cikgu? Ini tak perlu Eli. tak perlu, Okey, dan juga stapler Pisau. lah. Okey, Ni keluar stapler. semua barang-barang kan. Pengetin kertas. Okey, betul. Okey, jadi sekarang ni apa kita nak buat cikgu? Izzy kasih alihkan tanjak-tanjak ini Boleh. supaya mudah kita nak tunjuk bagaimana proses untuk pembuatan tanjak. Okey. Dan radio ni tak berfungsi betul. Ni kita turunkan ke bawah. Okey. Okey. Kita alihkan. Okey, so cikgu boleh Sekarang sediakan kita apa? membuat tanjak. Okey, mari. Cikgu. Baik, anak-anak murid cikgu di rumah dah bersedia? Dan juga di talian dah bersedia? Okey. Alah, Semangat lah mereka. semangat dia. Sudah. Okey, baik. Keris. Perlu diingatkan tau Eli, anak-anak di rumah juga penonton ya. Untuk menghasilkan tanjak ni, ini tidak merujuk kepada mana-mana negeri ya. Sebab apa Eli? Sebab tanjak untuk bagi setiap negeri ada ciri-ciri istimewa yang tersendiri. Betul. Ada cerita di sebalik penghasilan tanjak. Jadinya untuk hari ini kita hanya untuk memberi pengalaman. Jadi dia bukanlah merujuk kepada mana-mana negeri di Malaysia. Dan juga kalaupun tanjak diraja tu lagilah eksklusif pembuatannya. Okey. Baik, Eli dah bersedia? Yang semua dah bersedia? Okey, baik. Saya tak duduk diam sikit cikgu. Saya memang tak boleh. Tak apa, tengok ni. cikgu suka anak murid aktif. Okey. Okey. Okey, Okey, jadi pastikan sekarang ni kita ada pembalut hadiah. Okey, untuk tanjak kita perlu ada tapak ataupun orang panggil tanah lah. Okey. Iaitu daripada nama dia, tanah yang dipijak. Tanah Sebab yang itulah dipijak? tanjak. Ya, betul. Okey, jadi ni kita lipat dahulu. Okey. Anak murid di talian boleh mula sekarang. Okey, lihat. Okey, cikgu. Ya. Kita lipat dulu, lepas tu kita akan ada gunting-gunting. Betul. Kita gunting sikit je. Kita sikit je. Okey, kita tunjuk yang lipat dululah. Ya, lipat dulu. Sebab selepas tu saya set bagi tandas lagi sekali. Oh. Boleh tak cikgu? Boleh Eli, Boleh dengan kan? saya nak pergi tandas 3-4 kali pun boleh. Okey, ada tak kad kebenaran tu? Yang penting masuk balik kelas. Okey. Baik. Okey, lipat dulu. So, lipat dulu. Okey, yang ini pun kita lipat sebab kita nak jadikan dia 4 segi tepat. 4 segi macam tepat. tanah. Okey. Sebidang Sementara kita jadikan 4 segi tepat, apa kata saya pergi tandas dulu, kita beri hasil ketika adik-adik murid-murid di rumah. boleh. Mesti tak sabar kan? Jadi teruskan menonton Teroka di Didik TV KPM. Kembali dalam Teroka di Didik TV KPM. Masih lagi bersama saya Eli dan juga Cikgu Maisara yang sibuk sedang melipat-lipat untuk kita buat tanjak ni. Okey, tapi sebelum tu Cikgu, kita macam biasalah. Sanitasi tangan. Okey, untuk memastikan kita terhindar dari COVID-19. InsyaAllah. Okey, Dan kepada adik-adik di rumah juga untuk menghindari daripada COVID-19 ini, jangan lupa menjaga penjarakan sosial. Dan juga kerap sanitasi tangan dan kerap mencuci tangan. Dan bila nak keluar rumah, pakai pelitup muka. Baik, Cikgu. Okay. Ya, Eli. Macam mana proses tanjak kita ni? Apa dah sampai tahap mana? Okey. Dia mudah saja Eli. Tadi kita dah ada 4 segi tadi. Kita lipat menjadikan 3 segi. Oh, lipat 2. Okey, lipat 2. Okey. Jadi sekarang ni kita nak buat dia punya bengkong lah orang kata. Tadi tanah ni bengkongnya. Kita lipat saja. Lipatan pertama. Okey, di talian okey. Okey, lipatan kedua dan ketiga. Adik-adik okey. Ni simple lah tanjak ni. Nanti Usyuk bulan dia. puasa ni, mana tahu nak raya pakai tanjak kan? Boleh buat sendiri. Kan ini. Okey, dah lipatan ketiga ni, dah bengkong ni. Okey, kita nak buat kepala dia. Okey. Okey, kepala dia ni. Okey, ni kena tarik. Kepala dia yang ni lah, dia punya bucu ni. Dia bucu tu. Okey. Okey, kita tarik. Kita besarkan sikit di bahagian bawah ni. Bawah dia ni. bentuk menyengit. Kena sengit sikit. Kena sengit. Okey, Okey. ini tarik, pastikan dia sengit. Okey. Okey, baik. Seterusnya, okey, patah balik. Patah balik. Kembali ke sarang. Kembali ke sarang. Okey. Sengit juga untuk bagi nampak dia punya lipatan bunga tu lah. Okey. Baik, ni asas je lah Eli. Kalau jadi yang depan ni cantik kan. Jadi dia kena macam ikut garisan sini. Ya, betul. Nak lipat tu. Betul. Okey, Asas okey. je lah. Okey, jadi murid-murid dah ada yang begini. Okey, ni kita terbalikkan dia. Ni yang tadi kita lipat. Okey, kita terbalikkan dia.
Okey, jadi selalunya kalau orang yang buat tanjak tu dia gunakan lutut untuk memusingkan ataupun kepala terus. Nak guna jadi kepala lepas- saya. Boleh ke guna kepala Eli? Muat ke cikgu? Muat Okey, ni. kita Okey, baik kita cuba Eli. Kita cuba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tak pasal-pasal pakai tanjak. Okey. Okey. Lepas tu? Okey, dah. Nasi pusing belakang. Di belakang ni kita akan staplerkan dia. Okey. Okey, ataupun gam lah. Baru ataupun selitkan. saya nak tanya tadi macam mana nak ikut ukuran kepala. Oh rupanya macam ni. macam ni. Jangan terkepit saya punya rambut je. Jadi kita betulkan sikit Eli sebab dia ada. Okey, comel Eli. Kompang di palu. Kita betulkanlah sikit. Okey. Lebih kurang macam ni lah Eli. Okey, boleh. Tengok Eli. Sambil-sambil tu kita kena jaga penjarakan sosial cikgu. Kadang-kadang kita kan manusia biasa. Ya, tak sengaja. Kita alpa. Maafkan saya. Okey. Baik. Okey, So inilah pembuatan tanjak tapi sebenarnya banyaklah caranya Eli. Cuma ini yang asas lah kata mudah untuk anak-anak kita nak buat, nak cepat kan. Dah siap dah ni? Dah siap lah. Ya Allah cikgu, saya ada hadiah untuk cikgu. Saya ada hadiah tu. Ada hadiah. Tada! Ada juga. Sama Eli. Lebih kurang sama. Tapi ni mulut dia nganga cikgu. Saya rasa kita kena klip kat depan ni. Boleh. Nanti kan dia melambai-lambai kat depan tu kan. Okey, tapi Eli, ini saya punya. Ini kita punya lah. Ini kita punya. Okey, mari kita lihat anak-anak murid saya yang di talian tu. Tanjak yang telah dihasilkan oleh mereka. Alah comel. Cuba tengok. Cuba tengok. Okey. Mana okey kita tengok, kita mulakan dengan Audrey. Ya. Audrey punya warna apa tu? Songket warna songket, warna Coklat. gold coklat. Alah. Cuba Audrey pakai. Cuba Audrey pakai. Untuk ni je lah. Kita pakai jugalah. Okay, Macam mereka. lagi satu Eli, untuk tanjak ni sebenarnya kalau tanjak kita boleh panggil tengkolok. Cumanya kalau tengkolok ni kita tak boleh panggil dia tanjak. Sebab apa? Tanjak khas dibuat untuk orang lelaki sahaja. Tengkolok ada tengkolok lelaki, tengkolok perempuan. Oh, ya ke? Ya, betul. Oh, perbezaan dia apa cikgu? Perbezaan dia? Perbezaan tanjak tu khas untuk lelaki lah. bentuk itu dia salah sama? satu beza dia. Bentuk dia terpulang kepada setiap negeri selalunya. Dia ada ciri-ciri dia, ada keistimewaan tersendirilah. Okey. Kalau nak cerita memang panjang Eli. Okey. Jadi saya nak kita tengok hasil daripada murid-murid di talian dulu. Fatihah. Fatihah. Wow, pink lah. Warna merah macam jambu. batik kan? Cantik. Tu buat sendiri ke mak tolong malam semalam tu? Dia baru buat Eli. Buat sendiri, pandai. Cuba pakai. Alicia Fatihah. Alah. Dah boleh bersilat lah lepas ni. Ya. Okey, yang seterusnya kita nampak ada Fadlan. Fadlan warna hijau. Itu mesti awak suruh adik awak buatkan untuk awak kan? Fazlan, ya. Cuba pakai. Pasal lagu kacak bergaya. Etnik kreatif sikit. Okey, yang lain kita nampak ada Nashmia. Okey. Warna ungu. Dia punya ada kilat-kilat cikgu. Kan tu saya kata anak-anak saya lebih advance sebenarnya kalau kita bagi tugasan. Betul. Dia dah tahap lain dah ni. Cuba pakai Nashmia. Aduh, tapi dia punya lipatan lain sikit lah cikgu. Sama. Ya. Sebab tu saya kata dia ada pelbagai cara lipatan. Yang kita buat itu macam asas lah. Asas untuk melipat macam tanjak. Tuan Puteri lah kita tengok dia. Comel kan? Comel. Okey, seterusnya kita ada Farisha. Farisha, ni seorang lagi cikgu. Eksklusif kan? Siap Cantik. ada brooch. Ada Apa panggil depan tu? Kerongsang depan tu. Cantik. Tu kerongsang siapa awak imbat tu? Terpana saya. Silver. Cuba pakai. Farisha. Aduh. Ini si mak dia punya ni. Pinjamlah kejap. Letak kan? Okey, itu warna-warna silver, warna perak. Ya, betul. Okey, terima kasih Farisha. Yang terakhir kita ada Adam.
Oh, Adam punya macam kita punya cikgu. Ala-ala batik-batik macam tu kan. Okey, cuba Adam pakai. Adam macam muat kat kepala dia. Gamers pesilat Melayu. Bersilat sikit Adam. Okey, terima kasih. Alright. Terima kasih adik-adik semua. Sangat kreatif, sangat pandai dalam buat lipatan-lipatan ni kan. Okey, dari pembelajaran ataupun penerokaan kita hari ni cikgu, apa yang kita boleh rumuskan secara keseluruhan? Baik Eli, pada awal tadi kita banyak merujuk kepada ketua negeri, ketua negara kan. Jadinya sekarang ni saya nak tarik sikit anak-anak murid saya di rumah dan juga di talian. Kita tanya mereka yang hampir sekali maknanya berkisah tentang pemimpin. Siapa ya ketua di hati kamu yang paling dekat dalam diri kamu? Okey, kita mula dengan Fazlan. Siapa ketua di hati kamu Fazlan? Ketua keluarga kamu. Ayah. Ayah. Okey, baik. Kemudian Fatihah, siapa ketua keluarga? Ayah. Ayah juga. Okey, Audrey, adakah ayah? Tak mungkin. Okey, Audrey? Papa. Papa. Nak tukar sikit. Ya, dia kan tadi ada gelaran kan. So gelaran dia berbeza. Okey, Nashmia. Papa. Papa. Farisha? Papa. Papa. Okey, Adam. Ayahanda cakap dia. Ada siapa? Ayah. Ayah. Okey, jadinya Eli, di rumah tu sebenarnya kita dah ada satu perasaan iaitu kita punya tindakan kita terhadap ketua keluarga kita. Jadi macam mereka semua, boleh tak bagi tahu cikgu apa perasaan dan juga tindakan kamu terhadap yang perlu kamu rasa terhadap ketua keluarga kamu dulu. Ayah kamu, papa kamu, apa dia? Cikgu, saya nak jawab. Okey, kita minta Mia. Mia cuba. Mia seorang cuba. Jangan mutekan dia. Kita perlu taat. Okey, kita perlu taat. Okey, kita perlu taat, kita perlu hormat, kita perlu sayang. Jadi perasaan itu yang kita nak anak-anak muda kita ni bawa hingga ke peringkat negeri dan juga negara. Jadi bila berhadapan dengan pemimpin negara, kita perlu taat dan sayang, hormat. Satu sahaja daripada anak murid saya, kenapa kita perlu taat, hormat kepada pemimpin negara. Siapa nak cuba? Audrey, yes. Okey, Audrey, baik. Supaya rakyat Malaysia dapat hidup dalam keadaan yang aman dan damai. Betul, tepat sekali Audrey. Itulah tentang pelajaran hari ini Eli, iaitu apabila kita rasa hormat, taat, walaupun kita pelbagai bangsa, berbilang kaum, itu perbezaan kita, tapi kita ada satu titik kebersamaan, iaitu kita hormat, taat dan sayang kepada ketua negara kita, yang di-Pertuan Agong. Jadi hidup kita di Malaysia ni dalam masyarakat yang berbagai bangsa dan agama akan harmoni dan sejahtera. Mudah saja konsepnya. Konsep itu saja. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Maisara. Okey, terima kasih juga Eli menjemput saya menemani Eli hari ini. Ya, dan penerokaan kita untuk sejarah. Juga terima kasih kepada adik-adik dalam talian, Audrey, Nashmia, Adam, Farisha, Alisha, Fatihah dan juga Fazlan. Terima kasih. Allah. Hai. Diorang bawang pagi semangat pakai baju sekolah ni untuk belajar, untuk teroka. Subjek sejarah tahun 5 tahap 2. Okey. Harapnya adik-adik di rumah mendapat manfaat dan juga ilmu yang dikongsikan oleh Cikgu Maisara hari ini. Dan walaupun kita manusia biasa, kita sering kadang-kadang terlupa dan lupakan. Jadi kita jangan lupa untuk sentiasa menjaga SOP penjarakan sosial, untuk kerap memakai sanitasi tangan dan juga mencuci tangan dan memakai pelitup muka setiap kali keluar dari rumah. Betul Eli. Okay. Dan cikgu juga berharap anak-anak murid cikgu yang akan bersekolah pada minggu hadapan sentiasa jaga diri, jaga SOP, dan kita akan jumpa minggu hadapan. Tak sabarlah sekolah ni. Minggu hadapan di sekolah? Ya. Jadi saya tak tahu lagi. Tak ada. Okey, dan juga kita berakhir hari ini untuk subjek sejarah, tapi kita nak saksikan dulu video pembuatan tanjak. Oh, menarik. Sangat menarik ini. Betul. Okey, jadi sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum. Teruskan menonton Teroka di Didik TV KPM. Bye. Selamat adik. Selamat.
TV KPM